buat acara seterusnya. Tuan-tuan nak dengar kan ni? Nak dengar ni basuh bagi penuh pan-pan ni. Sat lagi TV3 kalau dia ada kamera siapa-siapa hantar kat TV3, dia kata tengok tak ada orang tengah-tengah. Orangnya bertubuh gempal. Rambutnya kalau buka kepiah dia menyacak rambut dia. Dia pusat rambut dia, dia pusat kepala dia banyak. Saya tahulah pasal dia rasa rapat dengan dia. Itulah dia Bang Mat kita. Saya persilakan Tuan Haji Muhammad Sabu, Timbalan Presiden PAS, untuk menyampaikan ucapan dia. Surung papan tarik papan, buah keranji dalam perahu, beri umpan kita makan, undi BN kita tak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Datuk Pengacara Majlis yang amat berhormat Mursyidul Am, juga Menteri Besar Negeri Kelantan yang berhormat Presiden PAS Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Naib Presiden Setiausaha Agung yang amat berhormat Menteri Besar Negeri Kedah, seluruh kepimpinan PAS, Dewan-Dewan Ulama Pemuda dan Muslimat, Dewan Himpunan Menyokong PAS, pemimpin parti-parti dalam Pakatan Rakyat Keadilan dan DAP, seterusnya para hadirin hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. PAS ditubuhkan pada tahun 1951. Tahun 55 Parti Islam menyertai pilihan raya. Bererti Parti Islam menerima dan menjunjung dasar demokrasi, yaitu kita merebut kuasa melalui pilihan raya. Tahun 59 Parti Islam menguasai dua buah negeri, Kelantan dan Terengganu. Tahun 62 beberapa orang yang berhormat meninggalkan parti. PAS kehilangan negeri Terengganu. Melalui akta darurat, adu domba yang berlaku tahun 78, PAS hilang kerajaan di negeri Kelantan. Kepimpinan ulama bermula selepas itu. Gerakan tahaluf, pakatan, kita junjung dan kita usahakan. Tahun 90 kembali menguasai Kelantan. Dalam perjuangan, PAS pernah menghadapi berbagai ujian. Puluhan ahlinya ditahan di bawah ISA. Puluhan yang dibuang daerah, ditukar ke sana kemari, yang dianggap menyokong kita. Kemuncak berlaku peristiwa Mamali dengan zalim dan rakus. UMNO menggerakkan jentera kerajaan untuk bertindak sehingga terbunuhnya Ustadz Ibrahim Libya dan rakan-rakannya. Parti Islam terus menjunjung demokrasi. Kita berceramah, kita berkuliah, kita sebar risalah, kita buat forum, kita cetak akhbar,
kita terus komited dengan demokrasi. Walaupun ahli kita dicuncang lumat, dipenjara, dibuang jauh, kita terus komit dengan demokrasi. Saudara-saudari sekalian, kita memilih cara demokrasi untuk ke Putrajaya. Setuju? Selalunya rakyat keluar ke jalan raya adalah pilihan pemerintah. Pemerintahlah yang selalunya memaksa rakyat keluar ke jalan raya. Mereka menutup ruang demokrasi. Mereka menutup saluran media. Mereka menipu dalam pilihan raya. Mereka tipu daftar pemilih. Kalau ini kerajaan lakukan, berarti kerajaan Barisan Nasional mengundang rakyat ke jalan raya. Kita memilih pilihan raya. Tetapi kalau penipuan dilaksanakan, siapapun tidak boleh kawal rakyat untuk memilih jalan raya. Kami Parti Islam tetap dengan perjuangan bersama Pakatan Rakyat menuju Putrajaya melalui pilihan raya. Himpunan ini, Bamat dan kepimpinan semuanya memberi amaran, buka demokrasi, beri kebebasan media, biar rakyat memilih sama ada nak tolak Barisan Nasional atau nak pilih Pakatan Rakyat. Biar rakyat menentukan sama ada Pakatan Rakyat menang atau Barisan Nasional kalah. Rakyat boleh terima sama ada BN kalah atau Pakatan Rakyat menang. Setuju atau tidak? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sese Nandri Vanakam. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Sabu, Timbalan Presiden PAS. InsyaAllah kata-kata rangsangan semangat yang diberikan oleh Timbalan Presiden akan menjadi bekalan anak-anak muda khususnya pada malam ini. Dan seluruh yang hadir untuk kita bergerak selepas ini, pastikan kejayaan kemenangan kita semua atas nama Pakatan Rakyat sampai ke Putrajaya insya-Allah. Tuan-tuan dan saudara-saudara yang dihormati sekalian, untuk acara seterusnya, inilah dia amanat khas daripada Presiden untuk secara umumnya. Pagi tadi amanat khas daripada Presiden PAS diberikan kepada kepimpinan-kepimpinan PAS di semua peringkat di seluruh negara. Pada malam ini kita ingin mendengar ucapan dan amanat khas daripada Presiden PAS kepada semua rakyat Malaysia untuk bersama menuju ke Putrajaya. Dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, untuk menyampaikan ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa imamina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل
kulli syai'in qadir. Firman Allah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang memiliki kerajaan. Engkau serahkan kerajaan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau cabut kerajaan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Di dalam tangan kekuasaan Engkau sahajalah yang terbaik. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Yang berhormat pengacara perhimpunan, yang amat berhormat Tuan Guru Datuk Bentara Setia Mursyid Parti Islam Malaysia PAS, yang dihormati Naib Presiden, Timbalan Presiden, yang berhormat Naib Presiden, Ketua-Ketua Dewan Ulama Pemuda Muslimat dan Dewan Himpunan Penyokong, yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman, mengepalai tuan rumah, seluruh jawatan kuasa PAS Pusat, para tetamu yang menyertai PAS, kalangan pegawai-pegawai tadbir, pegawai tinggi kerajaan, budayawan, artis, seluruh pendukung perjuangan kita, saudara-saudari, ahli dan penyokong yang datang dari seluruh pelosok negara, rakan-rakan daripada Pakatan Rakyat, Parti Keadilan Rakyat, DAP dan NGO, hadirin dan hadirat yang hormati sekalian. Bagi penganut Islam, mengulangi ayat-ayat yang tersebut dijadikan wirid, bukan saja untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, mengingatkan kita bahawa kerajaan yang maha berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua kerajaan yang ada di dunia ditetapkan ajalnya. Tidak ada kerajaan yang kekal, termasuklah kerajaan yang dipimpin oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Kerajaan pengikut nabi-nabi yang adil ada ajalnya. Begitu juga kerajaan yang zalim, yang melampaui batas. Allah menjadikan ini semua untuk menguji kita dalam kehidupan dunia ini. Sama ada kita memilih yang baik, yang adil, yang diridai oleh Allah, atau memilih yang zalim, maksiat, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan cahaya petunjuk Islam agamanya tidak boleh dipadam sehingga hari kiamat. Cahaya ini akan timbul dan tenggelam, pasang dan surut, tidak mati dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman tidak ada nabi dan rasul,
Pendukung ialah kumpulan Islam, parti-parti Islam yang ditubuhkan di seluruh dunia, yang berdakwah dan berpolitik. Al-Quran mengajar kita tidak ada pemisahan di antara dakwah dan politik. Maka ulama-ulama yang memahami Al-Quran ini melangsungkan perjuangan Islam. Bukan saja mengajar, termasuk mendirikan negara yang menegakkan syariat Allah, membawa rahmat kepada seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan dunia dan akhirat. Kemenangan akhirat adalah pasti sekiranya kita dapat mengakhiri hayat kita bersama dengan Islam ini. Perjuangan dunia juga berlaku. Hanya mereka yang menganggap kerajaan-kerajaan yang zalim maha suci melupai Allah yang maha berkuasa. Ketika Nabi Nuh alaihi salam berdakwah dan berjuang menghadapi golongan al-mala, pemimpin-pemimpin di zamannya yang angkuh, ramai kalangan mengatakan mustahil perjuangan Nabi Nuh mencapai kejayaan. Allah memberi tempoh 950 tahun. Golongan yang zalim ditenggelamkan bersama dengan pengikut-pengikut mereka. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menyambung perjuangan untuk menghadapi kuasa besar Babylon ataupun Babylon yang angkuh dan zalim, ramai kalangan mengatakan mustahil Namrud yang zalim itu jatuh kerajaannya. Bila tiba ajalnya, kerajaan Namrud jatuh dan tumbang. Begitulah ketika Nabi Musa alaihi salam menghadapi kerajaan yang paling zalim dalam sejarah manusia, yang menggunakan kekayaan untuk menipu rakyat, menggunakan undang-undang yang paling kejam dalam sejarah manusia. Yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum, menyembelih anak-anak lelaki, membenarkan anak perempuan sahaja untuk mengekalkan kerajaannya. Bila tiba masanya Fir'aun dan bala tenteranya dihapuskan oleh Allah. Begitulah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilantik menjadi rasul kepada seluruh dunia, seluruh alam, seluruh manusia. Bagaimana rasul yang dilantik di bumi yang kering kontang, bumi yang tidak ada tanaman, yang tidak ada tumbuhan, yang tidak ada tamadun, dilantik menjadi rasul kepada seluruh dunia. Makkah, bumi yang kering kontang, penduduk yang miskin, dikepung oleh kuasa-kuasa besar dunia di zamannya. Di saat yang getir, Allah Subhanahu wa taala menjemput Rasulullah SAW di malam Isra dan Mi'raj, yang disambut oleh umat Islam di bulan Rajab ini. Bulan Rajab ialah bulan Nabi kita Muhammad SAW disambut menjadi tetamu Allah, untuk ditunjukkan kepadanya kerajaan Allah daripada dunia sehingga akhirat, bumi sehingga langit, makhluk yang nyata dan makhluk yang gaib, manusia sejak Adam sehingga hari kiamat, jin yang pertama sehingga jin yang akhir, 7 petala bumi dan langit, untuk menyatakan bahawa semua kerajaan-kerajaan yang besar yang mengepung Islam itu adalah habuk yang halus di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang dipaparkan dalam Quran
adalah petunjuk sehingga hari kiamat. Ketika Nabi SAW menerima kedatangan Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, seorang padri yang belum lagi menganut Islam, Nabi SAW berkata kepada Adi bin Hatim, "Wahai Adi, aku tahu mengapa kamu takut bersama dengan Islam. Kamu lihat Islam dalam keadaan lemah, dalam keadaan miskin. Percayalah wahai Adi, akan tiba masanya Islam akan menang. Kekayaan dikurnia oleh Allah melimpah ruah, sehingga tak cukup tangan untuk terima harta kekayaan itu." Engkau tahu Adi bin Hatim? Hirah, ibu kota Empire Parsi. Adi menjawab, "Saya tahu namanya saja, saya tak pernah pergi. Akan tiba masanya Hirah akan ditawan oleh Islam." Hirah ditawan oleh Islam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "La tubtahanna al-Qastantiniyah." Kota Konstantinopel, pusat Empire Rom Timur, akan dikuasai oleh Islam. Akhirnya Empire Rom Timur tumbang, Konstantinopel dikuasai oleh Islam, bertukar pada Istanbul. Begitulah kita diajar, kemenangan Islam adalah janji Allah menuju ke Putrajaya, tidak mustahil. Kita yakin dan percaya menuju ke Putrajaya, akan sampai ke Putrajaya, tidak mustahil. Dengan syarat kita mestilah memahami dan melaksanakan roadmap yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bima' lahuddimat sawami' wa bi'un wa salawatun wa masajid yudhkar fiha ismullahi katsira wa la yansuranna Allahu man yansuruh inna Allaha laqawiyyun 'aziz alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur." Suratul Hajj, yang bermaksud, kalau sekiranya Allah tidak menjadikan manusia itu bertemungan, berlawanan, bertarungan di antara satu sama lain, di antara golongan Islam dan golongan yang menentangnya, golongan yang adil dengan golongan yang zalim, golongan yang baik dengan golongan yang jahat, sekiranya tidak ada pertemuan dan perlawanan, jadi binasakalah rumah-rumah ibadat penganut Kristian, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat penganut Yahudi, gereja-gereja Kristian, sembahyang-sembahyang dan masjid-masjid yang disebut di dalamnya nama Allah. Demi sesungguhnya Allah berjanji menolong sesiapa yang menolong bagi menegakkan agamanya. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Orang-orang yang akan memberikan kepada mereka kuasa memerintah bumi, mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh kepada yang baik, dan mereka mencegah kemungkaran. Dan bagi Allah sahaja akibat segala urusan. Dengan mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan. Kemenangan tidak percuma. Mestilah kita turun ke gelanggang, bertembung dengan golongan yang melawan, golongan yang tidak bersetuju dengan kita. Sekiranya kita memenuhi ciri-ciri dan sifat-sifat Islam, Allah tetap memberi kemenangan walaupun lawan-lawan kita lebih kaya, lebih kuat, lebih berkuasa pada zahirnya daripada kita. Ingat, kita membawa satu mesej yang penting, rahmat kepada seluruh alam. Kemenangan Islam berbeza dengan revolusi Prancis, revolusi Britain, revolusi komunis di Rusia, revolusi komunis di China, revolusi Amerika Syarikat.
kemenangan revolusi ciptaan manusia yang mengorbankan berjuta-juta manusia kerana membalas dendam. Kemenangan Islam adalah kemenangan yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Bukan saja kepada penganut Islam, termasuk kepada penganut yang bukan Islam. Mereka tidak dipaksa. Termasuk kalangan mereka yang pernah melakukan kezaliman, yang pernah melakukan kejahatan. Bila mereka berundur, mereka insaf, mereka sedar, mereka menyerah kalah, menerima hakikat, mereka diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi kewajipan kepada kita untuk menjadi golongan yang pengampun. Kerana perjuangan kita adalah perjuangan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingatlah, apabila Nabi SAW masuk ke Mekah, mencapai kemenangan, setelah pemimpin Mekah menyerah kalah, menyerah diri, tunduk kepada kemenangan Islam. Apa ucapan Nabi SAW? Idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kamu semua bebas, diampunkan kamu semua. Malam ini kita melihat tanda-tanda kemenangan. Kita dikunjungi oleh bukan orang-orang biasa, tokoh-tokoh yang besar di dalam negara dan masyarakat, pegawai tinggi polis, pegawai tinggi kerajaan, pegawai tadbir, artis, budayawan, semua kalangan menyertai kita. Ialah fajar yang menyingsing. Fajar yang menyingsing menandakan matahari kemenangan akan naik bila-bila masa. Tetapi percayalah, matahari tidak naik dengan kukuk kita sahaja. Mestilah dengan kita bertadarruk, berta'abud, mengendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kemenangan kita adalah kemenangan yang mendapat berkat, kemenangan yang meruntuhkan jahiliah, yang menegakkan Islam, meruntuhkan kejahatan, menegakkan kebaikan, meruntuhkan yang zalim, menegakkan yang adil. Bukan kemenangan yang meruntuhkan jahiliah, menegakkan jahiliah, meruntuhkan yang zalim, dibalas dengan zalim juga. Tidak sekali-kali. Roadmap yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina immakkannahum fil ard, orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa bila memerintah negeri, aqamus salah, mereka mendirikan sembahyang, mereka mengadakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dengan Allah inilah yang memelihara kepimpinan kita. Dengan kemenangan yang kecil di Kelantan, di Kedah, sebentar di Terengganu, sebentar di Perak, penyertaan kita dalam kerajaan Pakatan Rakyat telah berjaya menunjukkan pimpinan yang bersih, yang selamat daripada maksiat pentadbiran. Alhamdulillah, alhamdulillah, ini hubungan kita dengan Allah. Malam ini kita adakan perhimpunan. Saudara-saudari datang dari seluruh pelosok negara, dapat melihat sendiri, diisikan dengan salat hajat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongannya. Bukan macam majlis yang satu lagi yang diadakan beberapa hari yang lalu, diisi dengan hal-hal yang lain. Kita malam ini diisi dengan munajat kepada Allah. Tapi ingat, munajat ini mengandung arti yang besar. Ambillah i'tibar munajat Nabi Musa alaihi salam. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Dan berkatalah Nabi Musa alaihi salam ketika berdoa kepada Allah,
wahai Tuhan kami, diaminkan oleh Nabi Harun alaihi salam, wahai Tuhan kami, Engkau beri pada Firaun dan pemuka-pemukanya, pembesar-pembesarnya, perhiasan dunia dan harta benda yang banyak. Dengan kekayaan itu Firaun dan pengikut-pengikutnya telah menyesatkan orang ramai. Wahai Tuhan, binasakanlah harta benda mereka, tutupkanlah pintu hati mereka. Sebenarnya mereka tidak beriman, wahai Tuhan, malaikat setelah mereka diajar melihat azab yang pedih. Tuhan menjawab, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladina la ya'lamun. Tuhan berfirman, wahai Musa dan Harun, doa kamu berdua diperkenankan. Doa kamu berdua diperkenankan. Doa Musa yang berdoa, Harun yang mengamin, diperkenankan. Tetapi syaratnya fastaqima, istiqamah, berada di landasan yang betul, jangan menyeleweng. Wala tattabi'an sabilal ladina la ya'lamun, jangan ikut jalan orang yang tak mengerti. InsyaAllah saya akan pulang ke tempat masing-masing dengan istiqamah menjalankan tugas masing-masing dalam masa yang sama. Bukan kalangan yang tak mengerti. Yang tak mengerti ini, yang pertama, merasakan seolah-olah Islam tidak akan menang bila-bila masa, sampai kiamat tak menang. Ini tak mengerti. Ataupun ia mahu menang cepat, menang mentah, menang yang tidak masak. Ikutlah kebijaksanaan kepimpinan dan melayari bahtera perjuangan ini. Kita mahu suatu kemenangan yang matang, kemenangan yang masak, mengikut roadmap yang diatur, yang kita isytiharkan. Negara berkebajikan, negara berkebajikan untuk semua, negara yang adil untuk semua. Jangan takut kepada pemimpin-pemimpin Barisan Nasional yang belum lagi bersama dengan kita, macam Tan Sri Khadir Syekh Fadil, yang belum lagi bersama dengan kita. Jangan takut, mari bersama dengan kami. Kami bukan parti balas dendam. Kalau takut nak sokong terbuka, sokong senyap-senyap. Jangan takut, kami bukan parti balas dendam. Kami adalah parti yang mahu rahmat dan adil untuk semua. Jangan takut, tumbangkan dulu Barisan Nasional, sokong kami ke Putrajaya. Kami akan buktikan apa yang kami lakukan ikhlas, insya-Allah. Inilah iltizam kami, inilah keyakinan kami, inilah kesungguhan kami. Pulang ke tempat masing-masing dengan keimanan yang teguh dan kuat, berazam dengan ikhlas untuk melangsungkan perjuangan ini. Percaya kepada janji Allah, sama ada mati mendapat keridhaan Allah ataupun melihat kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Sekian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS. Takbir, takbir, takbir. Tuan-tuan, saya minta tuan-tuan duduk bertenang sampai habis majlis, kerana akan ditutup dengan doa yang akan dibaca nanti oleh Mursyidul Ampas Datuk Bentara Setia Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Nikmat. Orang yang dituduh, yang didakwa oleh bekas Ketua Polis Negara, yang disiar oleh surat khabar milik UMNO dan Barisan Nasional sebagai bapa KP. Ini bagi saya, tuan-tuan, satu tuduhan yang sangat melampau. Kita bersetuju tak bersetuju, minta UMNO minta maaf, minta surat khabar milik UMNO minta maaf, minta bekas Ketua Polis Negara minta maaf. Tapi sampai hari ini mereka degil tak nak minta maaf. Sebab itu pada malam ini kita nak menyatakan,
Kita semua ingin menyatakan bahawa kebersamaan kita dengan Tok Guru Ni Aziz, dengan Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang, dengan para ulama yang memimpin PAS ini, insya-Allah, untuk memikul tugas dan tanggungjawab bersama untuk pastikan perjuangan kita bersama dengan rakan-rakan Pakatan Rakyat sampai ke putra, Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Datuk Bentara Setia Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz bin Nikmat Mursyidul Ampas dan juga sebagai Menteri Besar Negeri Kelantan untuk menyampaikan ucapan dan doa penutup pada malam ini. Dipersilakan. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allahu 'abdan ibtalahu hatta yasma'a tadarru'ahu." Idza ahabba Allahu 'abdan ibtalahu hatta yasma'a tadarru'ahu. Bila Allah sayang pada seseorang hamba dia, Allah timpakan kesusahan di atas dia supaya Allah dengar dia punya raungan, dia punya laungan, dia punya doa. Kita mengadakan majlis ini untuk berdoa, bermunajat sejak daripada semalam sampai malam ini dan tengah hari tadi. Tengah hari tadi semua dunia Islam doa kepada Allah melalui khutbah Jumaat yang menjadi rukun bagi khutbah Jumaat. Malam ini para hadirin semua, saya nak sambung doa. Kita berdoa kerana kita bekerja untuk tegakkan Islam. UMNO yang tolak Islam dia tak boleh berdoa kerana dia balas dengan Allah. Dia tolak Islam, Islam agama Allah. Dia tolak agama Islam, dia tolak Islam sebagai dasar. Dia nak minta dengan siapa dia balas dengan Allah. Yang rapat dengan Allah ialah pejuang-pejuang Islam. Saya nak sebut satu, saya nak baca satu 4 rangkap 5 rangkap syair daripada bahasa Arab. Saya baca kemudian saya terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu babar raja wan nasu qad raqadu wa bittu ashku ila maulaya ma ajidu. Taraktu babar raja wan nasu qad raqadu wa bittu ashku ila maulaya ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك هموما أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا ربي خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. Semasa orang lain semuanya tidur nyenyak, ya Allah, aku bangun, ketuk pintumu membawa menggunung harapan. Aku merayu padamu sepanjang malam, bagaimana pedihnya penderitaan yang aku pikul. Aku bermadah, wahai Tuhan, kerana kamu adalah tumpuanku bila saja bala menimpa. Hanya kamu saja tempat aku berpaut. Aku mengadu padamu aneka penderitaan. Kamu tentu tahu sepenuh-penuhnya. Kesabaran aku sudah mulai luntur, daya tenaga aku sudah mulai lemah lesu. Oleh itu padamu ya Allah aku menadah tangan dengan cukup hina, kerana kamu zat yang memang layak sepenuhnya untuk ditadah. Fahumlah ya Rabbi, janganlah biarkan tadahanku tidak berisi. Limpah kurniamu seluas lautan akan memuaskan siapa saja yang menghirupnya. Itu lebih kurang terjemah. Saya terjemah syair ini. Saya minta yang berbahagia sastrawan kita Pak Samad, dia kata cukuplah, ini cukuplah. Para hadirin sekalian, kita berdoa sekarang. Yang pernah hina-dina, kita meminta pada Allah yang serba cukup supaya Allah tolong buka pintu hati kita dan pintu hati kaum kita, khasnya musuh kita, supaya mereka faham bahawa hidup kita bukan setakat di dunia. Sekarang ini kita berada di bulan Rajab. Malam ini malam 11 bulan Rajab.
Nabi kita Muhammad SAW dia bawa naik ke langit, nengok syurga neraka. Artinya lepas pada dunia ni ada syurga dan neraka. Nabi Muhammad dah pergi, dia sebagai mewakili kita, bahawa dia nengok syurga, nengok neraka. Tak ada orang yang nak ke neraka, semua nak ke syurga. Tak ada cara lain pada melalui Nabi Muhammad SAW. Tidak melalui kebangsaan, tidak melalui demokrasi, tidak melalui sosialis, tidak melalui nasionalis, melalui Islam saja. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami mengaku kami aniaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau kamu tak tolong ampun dosa kami dan kamu tak beri rahmat pada kami, dan aku minal khasirin, tentu kami menjadi orang rugi. Allahumma innaka khalaqtana wa sawaitana wa nafakhta fina min ruhika wa akramtana bil ilmi wal mali wal izz wal jah. Allah la tada' lana dhanban illa ghafartah. Wahai Tuhan, jangan tinggal sebarang dosa kecuali kamu ampunkan dia. Wala hamman illa farajtah, jangan tinggal sebarang masalah, sebarang isu kecuali kamu selesaikan dia. Wala maradan illa syafaitah, jangan tinggal sebarang penyakit-penyakit kecuali kamu sembuhkan dia. Wala dainan wala da'an illa dawaitah, jangan tinggal sebarang penyakit dalam kalbu kecuali kamu sembuhkan dia. Wala aduan illa khadaltah, wahai Tuhan, jangan tinggal sebarang musuh kecuali kamu hinakan dia. Wala aduan illa ghalabtah, wahai Tuhan, jangan tinggal sebarang musuh kecuali kamu atasikan dia. Wala aduan illa damartah, jangan tinggal sebarang musuh kecuali kamu hancur bukan dia. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa ma adlalna, wa rabbal ardina as-sab'i wa ma aqlalna, wa rabbas shayatin wa ma adlalna, wa rabbal riyahi wa ma darayna. Nas'aluka khaira hadhihi al-baldah wa khaira man fiha wa khaira ma fiha, wa na'udzu bika min syarri hadhihi al-baldah wa syarri man fiha wa syarri ma fiha. Allahumma 'alaika biman zalamana wa zalama dinaka, din nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan, tolonglah bela terhadap orang yang nyanyi pada kami, dia aniaya kepada agama Nabi Muhammad SAW. Allahumma 'alaika biman khanana wa khana dinaka, din nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan, tolong bela terhadap orang yang tolong balas terhadap orang yang khianat pada kami dan juga khianat pada agamamu, iaitu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'alaika biman hataka hurmatana wa hurmata dinika, din nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan, tolong balas bela terhadap orang yang mencabut kehormatan kami, kehormatan agama kamu dan kehormatan agama Nabi Muhammad SAW. Allahumma rudda kaidahum ala nuhurihim, wahai Tuhan, lipat balik segala tipu belik mereka terhadap mereka sendiri. Anzil alaihim ghadabaka wa suqtaka wa sallit alaihim kalban min kilabik, ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya muntaqim ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi fajma' bainana wa bain nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, kami yakin satu hari nanti kami akan mati. Selepas pada mati, kami akan dihidup balik sebagaimana janji dalam Al-Quran. Semasa kami hidup balik di padang mahsyar, tidak ada air yang kami nak minum, tidak ada nasi yang kami nak makan, tidak ada duit yang kami nak beli. Apa yang ada ialah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tak kenal kami kerana kami baru lahir lepas bertengah 2000 tahun kemudian. Kami tak kenal Nabi Muhammad kerana beliau telah mati 1000 tahun dulu. Bagaimana cara nak suruh Nabi Muhammad kami, dan bagaimana kenal kami, dan bagaimana kami nak suruh kenal Nabi Muhammad? Ia satu saja, iaitu kami memperjuangkan agama Nabi Muhammad, tidak melalui kebangsaan, tidak melalui demokrasi, tidak melalui apa-apa pun. Ya Allah, tolonglah beri pada kami, buka pintu hati, perjuangkan Islam dari segi akidahnya, dari segi ekonominya, dari segi sosialnya, dari segi budaya, segala-galanya. Mudah-mudahan ya Allah, kami bangkit daripada kubur, kami dapat kenal Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad kenal kami, dan mereka akan memberi syafaat pada kami melalui qalam Kausar. Rabbana innaka alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Takbir, takbir, Allah, takbir, Allah. Terima kasih Datuk Bentara Setia Tuan Guru Haji Ning Abdul Aziz bin Nikmat. Dengan doa yang dibaca oleh Tuk Guru tadi, maka berakhirlah himpunan hijau ke Putrajaya. InsyaAllah bermula daripada malam ini, daripada Stadium Darul Aman Al-Usta,
kita akan jelajah seluruh Malaysia mengadakan himpunan hijau Kaputera. Himpunan hijau Kaputera. Himpunan hijau Kaputera. InsyaAllah.